Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah SWT, bertemu lagi kita dalam siri tazkirah berikutnya. Dan saya doakan tuan-tuan dan puan-puan berada dalam keadaan sihat walafiat di sepanjang Ramadan yang telah pun kita lalui. Dan hari ini kita telah pun berada fasa kedua Ramadan, iaitu insyaAllah kita akan tamatkan untuk hari yang ke-12 Ramadan pada tahun ini. Semoga Ramadan pada tahun ini akan bertambah baik, lebih baik daripada tahun sebelumnya, dan hari ini lebih baik daripada Ramadan yang telah kita lalui 10 atau 11 hari yang lepas. Dalam pertemuan pada kali ini, saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan berkaitan dengan puasa Ramadan juga. Saya ingin mengambil sedikit peringatan untuk kita kongsikan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang telah diungkapkan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya yang bermaksud, yang telah diriwayatkan oleh An-Nasa'i, yaitu berapa ramai orang yang berpuasa tidak mendapat ganjaran daripada pahala puasanya, melainkan lapar dan dahaga. Daripada hadis yang telah disebutkan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW ini, jika kita amat-amati, jika kita menginsafi, dan jika kita bertanya kepada diri kita, adakah kita termasuk dalam orang-orang yang dimaksud oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW tadi, bahawa berapa ramai orang yang berpuasa tetapi tidak mendapat apa-apa ganjaran pahala puasa di sisi Allah SWT. Kerana apa? Kerana melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa. Dalam arti kata yang lain, puasa ialah suatu ibadah yang melatih kita antaranya untuk mengawal hawa nafsu kita. Tetapi sekiranya puasa yang kita lalui ini tidak dapat mengawal hawa nafsu kita, dan kita hanya menurut hawa nafsu, maka apa yang disebutkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW seperti tadi itu adalah kita dapat letih saja berpuasa tapi tidak mendapat apa-apa ganjaran kebaikan daripada pahala puasa yang kita laksanakan itu. Pada pertemuan kali ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin berkongsi beberapa perkara yang mungkin boleh menjadi peringatan kepada saya dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk kita kongsikan bersama, agar kita hindarkan daripada melakukan perkara-perkara ini yang semuanya ini menyebabkan ada kaitan dengan nafsu kita, yang mana nafsu kita akan melakukan perkara-perkara ini dalam bentuk perbuatan, menganjurkan kita melakukan dalam bentuk perbuatan yang akhirnya menyebabkan pahala puasa kita menjadi kurang. Yang pertama ialah menundukkan pandangan mata serta mengatasinya daripada tertuju kepada yang tercela. Yakni kita mengelakkan mata kita daripada memandang perkara-perkara yang sia-sia, perkara-perkara yang tidak elok, perkara-perkara yang tidak mendatangkan apa-apa kebaikan kepada kita. Dalam kata lain, pandangan tersebut akan menyebabkan pahala puasa kita menjadi berkurangan ataupun hilang pahala puasa kita. Kita melihat perkara-perkara yang mencolok mata, kita melihat aurat-aurat yang tidak sepatutnya dan sebagainya. Dan yang kedua ialah menjaga lidah daripada perkara yang sia-sia. Kita jaga lidah kita daripada perkara sia-sia seperti dusta, fitnah, adu domba, mencaci maki, dan perkara-perkara perkataan-perkataan yang boleh menyinggung perasaan orang lain. Apatah lagi dalam keadaan sekarang, tuan-tuan dan puan-puan, begitu mudah kita melakukan perkara-perkara ini kerana semuanya itu berada di hujung jari kita, tuan-tuan ya. Baik, seterusnya ialah yang ketiga, menahan pendengaran dari mendengar sesuatu yang ditegah oleh agama. Seperti kita mendengar umpatan-umpatan, adu domba, caci maki dan sebagainya. Jadi kita elakkan daripada kita termasuk dalam orang-orang yang mendengar perkara-perkara yang disebutkan tadi. Dan sekiranya kita mendengar perkara-perkara yang diungkap ini, maka hendaklah kita beredar atau segera menjauhkan diri kita agar kita tidak terlibat dengan orang yang mendengar perkara-perkara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Dan seterusnya yang keempat ialah kita mencegah tangan, kaki dan perut
serta semua anggota badan kita daripada melakukan atau mengambil perkara-perkara yang haram. Tuan dan puan-puan, kita elakkan tangan kita dan kaki kita daripada melakukan perkara-perkara yang haram. Kita elakkan perut kita daripada dimasukkan dengan makanan-makanan yang haram. Kita berbuka dengan bahan-bahan yang haram, bukan saja haram dari sudut ainnya, tetapi haram dari sudut sumbernya. Maka dengan sebab itu, semua ini akan menyebabkan nafsu kita yang lahir daripada nafsu kita yang tidak baik, dan akhirnya menyebabkan pahala puasa kita itu terbatal, dan ganjaran puasa kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala mungkin tidak ada lagi. Dan sebagaimana telah diingatkan kepada kita bahawa orang yang kuat itu bukan bermakna orang yang dapat menurut hawa nafsunya atau melakukan perkara-perkara yang telah digerak oleh nafsunya, tetapi ialah orang yang kuat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang yang hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang-orang yang dapat mengawal hawa nafsunya, dapat mengekang hawa nafsunya, terutama nafsu amarah. Moga-moga kita menjadi orang yang sabar, orang yang baik, orang yang melakukan perkara-perkara yang tidak menurut hawa nafsu, tetapi orang-orang yang melakukan suatu perkara dengan menggunakan akal yang waras dengan dorongan iman, insya-Allah. Jadi dalam pertemuan kali ini, mudah-mudahan sepanjang Ramadan yang berbaki ini kita dapat mengawal hawa nafsu kita agar kita menjadi insan yang sebenar-benarnya dan bukan insan yang berbadankan atau berfizikalkan insan, tetapi mempunyai hawa nafsu binatang. Dan apa bezanya kita dengan binatang jika sekiranya kita tidak dapat mengawal hawa nafsu kita. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati oleh Allah SWT, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini ada manfaat di sisi Allah SWT dan kepada kita semua. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dirahmati dan diberkati oleh Allah SWT. Dan sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.